Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1072. Antara paparan utama. Kemah besar strategi melawan pengkhianat. Kluster mahkamah pegang watikah calon BN. Ketua SOP langgar SOP bukan jenayah. Daftar pemilih meragukan dakwa Fuzia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Konsep kemah besar yang dikemukakan Pakatan Harapan meletakkan kepentingan menghimpun semua pihak mencapai makna kesatuan, kebersamaan dan kesepaduan demi menolak nilai yang boleh meruntuhkan kesejahteraan rakyat seperti pengkhianatan, tidak menghormati janji dan hilangnya daya mempertahankan integriti lantas menjejaskan kemakmuran negara. Kemah besar membina satu usaha secara strategi politik untuk menamatkan kebiasaan budaya khianat yang tidak menghormati mandat demokrasi. Lebih buruk daripada itu, kelompok khianati mandat sanggup gunakan sentimen perkauman sempit dan menunggang agama demi mewajarkan pengkhianatan mereka, kata Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof dalam satu kenyataan. Menurut beliau, kemaslahatan memelihara persepaduan antara kaum yang terjejas teruk akibat pengkhianatan ini bercanggah dengan prinsip umum syariah. Kemah besar adalah untuk memelihara kesepaduan daripada dirobek melalui racun asabiah kaum dan agama yang sempit, ujarnya. Mujahid menegaskan soal strategi politik banyak terpandu atas prinsip umum yang meletakkan maslahah atau kepentingan umum sebagai kayu pengukur. Nilai keadilan, menentang pengkhianatan, mendahulukan keamanan dan mensejahterakan rakyat adalah petunjuk dan dapat memenuhi adab-adab bersiasah untuk memandu strategi politik. Tidak dapat dinafikan, kekuatan sebuah kerajaan adalah dengan iltizam pemimpin melawan rasuah dan mempertahankan integriti. Pemimpin yang rasuah dan gagal mempertahankan integriti membawa mudarat besar kepada kesejahteraan rakyat, katanya. Beliau membangkitkan isu integriti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, skandal dokumen Pandora, banjir bala dan bala alam sekitar yang tidak ditangani serta kes rasuah lain sebagai isyarat kepada korapnya mereka yang mempertahankan sebuah pengkhianatan dan cuba meneruskan legasi tersebut. Kemah besar Pakatan Harapan adalah memenuhi kehendak melawan kelompok ini dan yang mempertahankan rasuah dengan berbagai dalil. Usaha kemah besar dalam konteks ini tepat dengan perintah syariat kita, kata Ahli Parlimen Parit Buntar itu. Mujahid mempertahankan konsep kemah besar Pakatan Harapan yang meletakkan agenda besar negara untuk mencapai persetujuan bersama semua pihak, membawa negara ke hadapan. Ini kerana menurut beliau, kemah besar Pakatan Harapan adalah peluang membina satu konsensus nasional di mana semua pihak yang mementingkan agenda besar negara diberi peluang. Kemah besar Pakatan Harapan tidak ada ruang untuk parti-parti mempertikaikan soal remeh-temeh yang hanya memperlihatkan kepentingan kelompok masing-masing dan gagal melihat konsensus nasional yang lebih besar dan kritikal. Beliau menegaskan bahawa tidak ada syak lagi Kemah Besar Pakatan Harapan adalah strategi paling terbaik sebagai tawaran kepada rakyat untuk menyaksikan kesungguhan sektor parti politik mengembalikan kepercayaan terhadap institusi politik yang terjejas teruk hari ini. Lebih penting, kata Mujahid, kepada umat Islam ialah mereka harus yakin dan tenang bahawa Kemah Besar adalah sebahagian tuntutan dalam memenuhi prinsip umum syariah. Beliau memetik sebahagian ayat 81 hingga 82 dalam surah Al-An'am sebagai menyokong hujahnya. Terjemahan ayat tersebut berbunyi begini: antara dua pihak manakah yang layak mendapat keamanan jika kamu mengetahuinya? Jawapannya, pastilah mereka yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman. Merekalah yang mendapat rasa aman dan mereka akan mendapat petunjuk. Justru pilihan raya negeri Johor adalah peluang terbaik bagi rakyat membuktikan kebersamaan mereka membantu parti-parti politik membina konsensus nasional melalui Kemah Besar Pakatan Harapan demi melawan kezaliman daripada pengkhianatan yang berlaku. Sudah tentu konsep Kemah Besar ini tidak sama dengan Muafakat Nasional yang cuba dibina oleh UMNO dan PAS atas nama Penyatuan Ummah. Namun ia gagal direalisasikan apabila diuji dengan pilihan raya negeri Melaka, Sarawak dan sekarang Johor.
Kini mereka bertelagah menyalahkan satu sama lain sebagai punca kegagalan itu. Sebenarnya mudah sahaja untuk mengetahui di mana letaknya punca kegagalan tersebut. Muafakat Nasional yang kononnya atas nama Penyatuan Ummah dibina oleh Parti Asabiah yang menyokong kluster mahkamah bersama penunggak agama yang bersekongkol dengan pengkhianat sudah pasti tidak akan mendapat petunjuk mahupun keberkatan daripada Allah SWT. Walaupun anda mencari alternatif dengan nama Perikatan Nasional, hakikatnya tetap sama. Ia kumpulan yang berdiri di atas keruntuhan maruah ahli politik yang mengkhianati mandat rakyat pada pilihan raya umum ke-14 lalu. Selepas bekas Perdana Menteri ke-8 Tan Sri Mahyadin Mat Yassin saling tuduh-menuduh dengan bekas Perdana Menteri ke-6 Datuk Seri Najib Razak, Ketua Penerangan Bersatu pula berentap dengan Ketua Penerangan UMNO. Kini Naib Presiden Bersatu Muhammad Rafiq Naizam Wahidin pula berbalas tembakan dengan Naib Presiden UMNO Datuk Seri Khalid Nordin. Menurut Muhammad Rafiq, Khalid Nordin begitu terdesak sehingga menggelar Presiden Bersatu itu sebagai ketandusan kecerdasan. Khalid dalam satu hantaran di Facebook berkata, beliau kasihan dengan Presiden Bersatu yang benar-benar ketandusan kecerdasan. Siang dan malam tidur tak lena, mandi tak basah kerana dibayangi dengan kluster mahkamah. Rupanya pelibatan Bersatu dalam PRN Johor hanya untuk menentang kluster mahkamah. Tiada rencana konkret, lakaran masa depan dan cita-cita yang segar. Yang lagi pelik ialah tiada seorang pun yang beliau gelar kluster mahkamah itu bertanding di Johor atau ada kena-mengena dengan pentadbiran kerajaan Johor, kata Khalid. Muhammad Rafiq mempertikai kenyataan Khalid yang cuba mengasingkan kluster mahkamah termasuk Presiden UMNO, Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dengan Parti UMNO BN yang akan menyertai pilihan raya negeri Johor. Bukankah yang akan menandatangani surat watikah dan berkuasa mutlak memuktamadkan calon-calon Barisan Nasional di pilihan raya negeri Johor adalah Pengerusi Barisan Nasional yang merupakan kluster mahkamah? Khalid juga menyindir Mahyadin yang dilihatnya terus terbelenggu dengan kluster mahkamah, istilah ciptaan beliau. Sedangkan seluruh negara telah jauh bergerak ke hadapan, mencari kestabilan, memulih ekonomi dan mencipta masa depan. Rupanya pelibatan Bersatu dalam PRN Johor hanya untuk menentang kluster mahkamah. Tiada rencana konkret, lakaran masa depan dan cita-cita yang segar, tempelaknya. Bagaimanapun, Muhammad Rafiq berpendapat peranan kluster mahkamah menjangkau sehingga ke pilihan raya umum ke-15 akan datang. Bukankah kemenangan Barisan Nasional di Johor akan memberi momentum dan menjadi kemegahan kepada Pengerusi Barisan Nasional yang juga kluster mahkamah bahawa beliau masih relevan untuk memimpin Barisan Nasional dan menentukan hala tuju politik negara pada pilihan raya umum ke-15? Soalnya, beliau juga membidas istilah kestabilan politik yang digunakan oleh Khalid. Slogan kestabilan yang dicanang tidak bermakna apabila kestabilan politik yang diwar-warkan kononnya semata-mata demi rakyat disalahgunakan demi kepentingan politik pribadi dan parti BN UMNO, ujarnya. Muhammad Rafiq mempertikai kewajaran pilihan raya negeri diadakan di Johor di saat rakyat bertarung nyawa memerangi COVID-19 dan berhempas pulas memulih ekonomi bagi menyara keluarga. Katanya 96 juta ringgit wang rakyat sepatutnya boleh dijimatkan sekiranya pilihan raya negeri Johor disekalikan dengan pilihan raya umum ke-15 yang dijadual hanya beberapa bulan sahaja lagi telah dileburkan begitu saja demi kuasa dan kerakusan pimpinan UMNO dan Barisan Nasional. Kasihan rakyat Malaysia dan bangsa Johor yang tidak henti-henti diheret ke percaturan politik kluster mahkamah dan pihak-pihak yang bersekongkol dengan kluster mahkamah seperti Khalid Nordin yang rakus mencatur arena politik negara, tegas Muhammad Rafiq. Siapa yang salah, siapa yang benar pada perang mulut antara kedua-dua naib presiden parti pengkhianat mandat rakyat ini? Khalid berkata yang utama kepada rakyat Johor ialah mencari kerajaan yang stabil dan boleh memulihkan semula ekonomi. Sedangkan katanya Mahyadin kini sedang berhadapan dengan krisis paling besar dalam perjalanan politik beliau. Setelah kehilangan sokongan sebagai Perdana Menteri tewas di Melaka, gagal bertapak di Sarawak, kecundang dalam usaha memikat kerjasama dengan UMNO, beliau kini hanya ada PAS sebagai sandaran. Ini kerana dari sehari ke sehari semakin ramai pimpinan dan ahli Bersatu keluar meninggalkan parti, sindirnya. Untuk adil, kedua-duanya benar dan kedua-duanya juga salah. Kewujudan tangan kluster mahkamah pada pilihan raya negeri Johor tidak dapat dinafikan. Buktinya, seperti yang semua sudah maklum, ialah status Najib Razak dan Ahmad Zahid yang masih belum dapat membersihkan nama mereka setelah terpalit dengan pertuduhan penyalahgunaan kuasa, pecah amanah dan pengubahan wang haram. Sementara tanda tangan Ahmad Zahid yang menjadi watikah calon UMNO, Najib pula tanpa rasa malu dilihat cuba menggunakan Istana Johor untuk meraih simpati rakyat Johor. Sementara itu, dakwaan Bersatu menghadapi krisis politik adalah benar apabila terdapat ramai pimpinan dalam partinya
menyeberang ke UMNO atau Parti Bangsa Malaysia (PBM). Namun, di antara kedua parti tersebut, integriti dan maruah sudah lama dicampak ke laut sejak langkah Sheraton pada hujung Februari 2020 yang lalu. Justru perang yang sedang berlaku tidak lebih hanyalah sandiwara sahaja. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein telah melanggar prosedur operasi standard SOP ketika beliau meredah sekumpulan hadirin yang bersesak-sesak pada Majlis Pelancaran Brigade MIC di Kota Iskandar, Johor Ahad lalu. Menerusi ciapan Twitter, beliau mengakui kekilafannya dan mengakui ada kelemahan dalam pematuhan SOP dalam majlis terbabit. Beliau juga telah dikenakan kompaun di atas kesalahan tersebut oleh Kementerian Kesihatan Malaysia di bawah Akta 342 iaitu Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Perdana Menteri Kerajaan Keluarga 69 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bagaimanapun berkata bahawa kesalahan melanggar SOP COVID-19 bukanlah satu jenayah. Justru Hishamuddin tidak perlu meletakkan jawatan walaupun beliau didapati bersalah. Untuk rekod, Hishamuddin memegang jawatan sebagai pengerusi mesyuarat Menteri Kuartet COVID-19. Beliau sebelum ini telah mengumumkan pelbagai SOP COVID-19 kebangsaan serta mengingatkan bahawa pilihan raya negeri Johor perlu dijalankan dengan selamat. Namun, bekas Timbalan Menteri Undang-Undang Kerajaan Pakatan Harapan Muhammad Hanifah Maidin menyanggah kenyataan Perdana Menteri. Katanya Perdana Menteri secara jelas cuba membela kesalahan yang dilakukan oleh salah seorang menteri dalam kerajaan beliau. Secara mudahnya, bila menteri itu bersetuju membayar kompaun, maknanya beliau dianggap telah bersalah. Sama ada kesalahan itu serius atau tidak, itu isu persepsi. Logiknya sudah tentu tak sama apabila rakyat biasa langgar SOP dan apabila menteri pula yang langgar SOP. Apatah lagi jika menteri itu berada di dalam kerajaan yang sedang sibuk menguatkuasakan SOP tersebut, ujar Hanifah dalam satu kenyataan. Beliau turut berkongsi dua istilah Latin yang biasa diajarkan kepada pelajar undang-undang semasa mereka belajar undang-undang jenayah. Istilah-istilah itu adalah mala in se dan mala prohibita. Secara mudahnya, mala in se adalah kesalahan jenayah yang memang salah dengan sendirinya walaupun misalnya kesalahan itu tidak disebut dalam mana-mana undang seperti akta. Mala prohibita pula secara mudah adalah sebarang kesalahan jenayah yang secara jelas disebut dalam akta, misalnya jelas Hanifah. Menurut beliau, dalam konteks kes yang melibatkan Hishamuddin yang sedang dibela oleh Perdana Menteri itu, jelas ia termasuk dalam kesalahan jenayah yang dipanggil mala prohibita. Suka atau tidak suka, ia adalah suatu kesalahan jenayah sebab kesalahan itu disebut di dalam Akta 342 walaupun hukumannya boleh dikompaun. Itu soal lain, katanya. Hanifah berhujah dengan merujuk kepada peruntukan dalam Akta 342 yang digunakan oleh KKM untuk mengenakan kompaun kepada yang melanggar SOP. Katanya, jika kita lihat bahagian 5 Akta 342 tersebut, kesalahan dan penalti, ia ada menyebut terma-terma seperti kesalahan pendakwaan, penalti am dan kompaun yang mana saya hujahkan. Terma-terma tersebut adalah suatu yang biasa wujud hanya dalam undang-undang yang ada elemen jenayah. Hanifah juga menjelaskan perbezaan asas antara undang-undang jenayah dan undang-undang lain. Bagi undang-undang jenayah, negara adalah aktor utamanya. Kesalahan jenayah adalah kesalahan ke atas negara hakikatnya, walaupun sudah tentu kategori kesalahan jenayah itu berbeza dari pelbagai dimensi seperti tahap keseriusannya. Tetapi ia tetap jenayah, tegasnya. Mengulas lanjut, Hanifah berkata dalam kes jenayah, sebarang pelanggaran kesalahan hanya boleh diambil tindakan oleh negara melalui ejen-ejennya seperti polis, para penguatkuasa yang ditentukan oleh undang-undang dan pendakwa raya. Kesimpulannya, kesalahan YB Menteri yang dibela oleh Yang Amat Berhormat PM itu hakikatnya adalah kesalahan jenayah walaupun hukumannya boleh dikompaun dan tidak menghilangkan kelayakannya sebagai ahli parlimen. Maaf Yang Amat Berhormat PM, YB Menteri, anda telah melakukan kesalahan jenayah yang governmen anda sendiri sedang menguatkuasakannya ke atas rakyat negara ini. Di situlah isunya Yang Amat Berhormat Mr. PM. Justru tidak benar bahawa melanggar SOP COVID-19 bukan jenayah. Juga tidak benar ketua SOP melanggar SOP tidak melakukan jenayah. Bagaimana rakyat boleh diperintah untuk patuh kepada SOP COVID-19 apabila ketua SOP sendiri melanggarnya? Seperti kata pepatah Turki, busuk ikan bermula di kepala. Pengarah Pilihan Raya Pusat Keadilan, Fauziah Salih mendakwa Suruhanjaya Pilihan Raya SPR tidak membenarkan parti pembangkang mendapat daftar pemilihan tambahan DPT walaupun telah diwartakan pada 14 Januari lalu. Pada 7 Februari 2022, SPR telah mengeluarkan senarai harga daftar pemilih induk DPI 2021 untuk seluruh negara dan memaklumkan bahawa daftar pemilih induk ini sudah sedia untuk dibekalkan kepada parti-parti politik.
Namun sehingga kini, sebulan selepas DPT bulan 12 2021 diwartakan, SPR masih belum bersedia membekalkan senarai daftar tersebut kepada pihak yang ingin membeli. Apakah alasan sebenar kegagalan tersebut? Adakah ianya disebabkan data terdapat kesalahan atau ianya disebabkan SPR tidak mahu membekalkan senarai tersebut kepada pihak pembangkang? Atau apa sebenarnya? Berkali-kali pihak unit data Pakatan Harapan tidak dibenarkan membeli DPT bulan 12 2021 dengan pelbagai alasan, kata Fauziah dalam kenyataan lapor Suara Keadilan. Bagaimanapun, beliau meragui kesahihan senarai DPT tersebut kerana terdapat kecelaruan nama-nama pengundi yang tidak membayangkan maklumat pengundi di Malaysia. Saya terima aduan dari unit data parti-parti PH berkenaan data yang pelik-pelik sebagai nama pengundi, misalnya deceased dan expired sebagai nama pemilih. Maka saya sendiri membuat semakan pemilih di laman web SPR menggunakan sampel nombor kad pengenalan dari DPT tersebut. Ternyata aduan tersebut adalah benar, katanya. Menurut Ahli Parlimen Kuantan itu, hal sama tidak berlaku sebelum ini kerana SPR menyediakan rang daftar pemilih tambahan RDPT dalam tempoh tertentu dan parti-parti politik atau individu boleh melakukan bantahan sekiranya terdapat data yang pelik sebagai maklumat pengundi. Kata Fauziah, SPR menyediakan RDPT setiap suku tahun yang dipamerkan kepada awam serta dibekalkan secara percuma untuk disemak oleh parti-parti politik dan individu yang boleh membuat bantahan sebelum SPR mewartakan daftar pemilih tambahan tersebut. Akan tetapi, amalan tersebut kini tidak lagi diteruskan dan daftar pemilih tambahan terpaksa dibeli oleh parti politik dengan kos yang mahal. Parti politik tidak lagi dibenarkan menyemak kesahihan daftar tambahan dalam bentuk RDPT yang dipamerkan. Ianya kini dipaksa untuk kami terima dan dipaksa pula untuk kami beli untuk tujuan menyemak, ujarnya. Fauziah meminta SPR memberikan penjelasan menyeluruh mengenai DPT sama ada hal tersebut merupakan kecuaian Suruhanjaya itu atau terdapat isu-isu lain. Ternyata apabila ianya tidak dipamerkan kali ini, terdapat nama-nama yang pelik dalam DPT bulan Disember 2021. Saya gesa SPR membuat kenyataan secara terbuka berkenaan integriti data yang telah pun diwartakan tersebut. Bagaimana SPR boleh mewartakan sesuatu data melibatkan lebih 5.8 juta pengundi tetapi diragui kesahihannya? Soalnya, beliau juga mempersoalkan sama ada pilihan raya negeri Johor yang akan berlangsung pada 12 Mac 2022 akan dikompromi keputusannya kerana terdapat irregularities pada daftar pemilih yang telah diwartakan. Sebelum pilihan raya umum ke-14, terdapat dakwaan wujudnya pengundi hantu. Misalnya berpuluh-puluh tinggal di satu alamat yang terdiri daripada perbilang bangsa, sedangkan rumah pada alamat tersebut hanya didiami oleh satu keluarga sahaja. Pada 28 Mac 2018, usul kajian semula persempadanan kawasan pilihan raya diluluskan Dewan Rakyat menerusi undian belah bahagian dengan 129 ahli parlimen bersetuju manakala 80 yang lain menolak. Tindakan yang disebut sebagai gerrymandering itu mendapat banyak laporan media antarabangsa. Tindakan kerajaan untuk meningkatkan peluang kemenangan bukanlah perkara baharu dalam demokrasi terurus Malaysia. Dengan pengundi pembangkang biasanya digabungkan ke kawasan pilihan raya yang besar untuk menghadkan kehadiran mereka di parlimen, lapor Financial Times. Pakatan Harapan melihat amalan tersebut telah mencapai tahap baharu tidak tahu malu dalam kempen kerajaan Barisan Nasional untuk kekal berkuasa. Namun, usaha tersebut gagal menghalang kemarahan rakyat yang mahu kerajaan berubah. Parti yang dipimpin Datuk Seri Najib Razak kalah pada pilihan raya umum ke-14. Selepas itu, baru rakyat dapat melihat segala keberjatan yang dilakukan oleh pemimpin parti tersebut, termasuk pembongkaran skandal One Malaysia Development Berhad, 1MDB. Adakah SPR kali ini ingin mengulangi kezaliman lampau demi memenangkan Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke-15 nanti? Tujuannya sama, cuma kaedahnya berbeza. Ingatlah amaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang zalim dalam surah Ali Imran ayat 57 terjemahannya. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka. Dan ingatlah, Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Ali Imran ayat 57. Pihak yang anda zalimi akan mendakwa anda di akhirat kelak. Rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portaljomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas,
Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.